Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tengok bersama-sama dengan aku pada malam ini adalah Syamuddin Rais. Sosok yang tak perlu diperkenalkan, dan terima kasih Syam sebab datang ke Mandala Kawah Buku. Terima kasih kerana jemput aku. Okay. Tempat terpencil, tapi Syam sudi datang untuk pada malam ini kita berkongsi mengingati peristiwa demonstrasi baling 1974. Peristiwa ini berlaku hampir 45 tahun yang lepas. Oh, lama ya? 85, 95. Ya, lebih kurang 45 tahun yang lepas. Kan? Jadi aku rasa ia memang wajar untuk kita ingati, Syam. Dan kau sebagai sosok yang berada pada zaman tersebut, dan aku rasa engkau antara aktor yang berada pada ketika itu, wajarlah untuk engkau berkongsi kan pada malam ni. Sebelum tu Syam, sebelum tu aku rasa walaupun kita bercakap pasal demonstrasi baling, dia seolah-olah tidak lengkap kalau kita tidak memulakan perbincangan kita ini lebih awal sedikit, iaitu tentang tragedi di Tasik Utara. Boleh? Ya. Kan, tragedi di Tasik Utara yang itu tragedi Tasik Utara ni bulan 9 74. Okey. Kalau baling ni Disember. Jadi 9, 10, 11, 4 bulan tu memang panas di Kuala Lumpur. Ya, di Kuala Lumpur dan juga di daerah-daerah tersebutlah, di Johor Bahru dan juga di Baling kan. Dia ketika itu kami panggilkan api selatan, api utara. Selatan Johor Bahru, utara Kedah. Oh, itu gelaran ya. Api selatan dan api utara. Kami ada pelekat nama tu, api selatan, api utara. Okey Syam, aku rasa kita takkan berlengah masa lagi. Jadi aku punya mungkin ini part yang kau kena berkongsi dengan penonton semua, yang aku rasa selepas benda ini hampir 40 tahun dan ia harus diingati, dan mungkin kau boleh menceritakan sedikit sebanyak kronologi daripada Tasik Utara yang aku rasa engkau antara aktor yang terlibat di sana, sehinggalah bagaimana berlaku pula rentetan di Baling dan di Kuala Lumpur. Silakan Syam. Okey, di Tasik Utara ni sebenarnya ialah permasalahan Stenggan. 1974 ada pilihan raya PRU lah. 1974. Ogos ya, betul Ogos. Di mana Tasik Utara ini ialah satu wilayah. Rasa saya 3 ke 4 kilo batu daripada Bandar Johor Bahru. Sekarang ni dia jadi stesen radio. Ketika itu kawasan lapang, tanah kerajaan. Maka warga miskin kota, warga di Johor ni, penarik teksi, tuan punya warung, makcik pakcik tak ada rumah, mereka mendirikan Stenggan. Jadi ketika itu untuk propaganda United Malay National Organisation dan Barisan Nasional, dia mengatakan yes, dia pun membanci, seolah-olah membanci, memberi kebenaran orang ni dah. Ini sebelum berlakunya pilihan raya lah. Bila pilihan raya disampai dah selesai, kemenangan Barisan itu, ketika itu hebohnya apa yang dipanggilkan kemenangan durian runtuh, landslide victory 1974. Tu Razak tu Ya. Dan kemudian maka Majlis Bandaran Johor Bahru akan mengambil tindakan untuk merobohkan rumah-rumah Stenggan ni. Jadi ketika itu ialah Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Saya menerima satu telegram daripada orang di Johor Bahru lah, warga Tasik Utara, mengatakan rumah kami nak diruntuhkan, kalau boleh datang. Jadi ketika itu Syed Hamid Ali, bekas presiden dan juga Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya, dia ada Johor Bahru, dia bagi tahu di sini tak. Jadi malam tu saya pun tak ada nak pergi tengok, saya pergi dengan arwah Yunus Ali ni. Malam tu saya datang tu, kami berdua. Pada ketika itu tidak ada bas malam. Yang ada ialah kami menompang kereta, apa yang dipanggilkan kereta Straight Time. Dalam pukul 12 lebih sesudah surat khabar dicetak, maka akan ada 3-4 band di situ.
van ini akan pergi ke selatan, van ini akan pergi ke utara, van ini akan pergi ke pantai timur membawa surat khabar. Jadi kami boleh menopang itu. Kami boleh menopang, kami bayar bukan secara rasmi, kami bayar pada driver. Driver itu akan masukkan kami tidur atas surat khabar. Jadi kami saya ingat lagi malam tu kami pun pergi menopang kereta Straits Times. RM4.50 bayar tu nak pergi ke Johor Bahru. Itu. Dan saya ingat di kat Melaka tu polis ditahan kerana pukul 3-4 pagi tu lah. Jadi ini pengalaman lah. Jadi sampai di sana tu saya tahulah dan kita tengok keadaannya, kita bincangkan. Saya pergi situlah. Jadi berbincang keadaan situ, buat ketika itu saya hanya berdua. Dan setelah membuat kajian dan terselidikkan tu, saya bawa balik. Saya bawa balik perkara ni kerana saya Setiausaha Agung, saya adakan persidangan majlis Persatuan Mahasiswa 16. Saya minta resolusi, dapat mengutip dana dan kemudian kami buat keputusan bahawa PMUM menghantar satu bas. Siapa nak datang tu, budak-budak Johor semua naik bas tu. Bas ni bas persatuan punya, naik semua pergi ke Johor Bahru. Saya ingat. Jadi di situ. Jadi kami datang situ, kami cuba memberikan solidariti lah. Kerana rumah tu jentolak semua nak datang, kami cuba mempertahankan situlah. Mempertahankan tu. Jadi dia tak nak, supaya jentolak datang, kami tahan, jangan bagi diruntuhkan rumah. Jadi kami berjaya lah. Tapi akhirnya gagal. Kami datang itu peneroka tu rumah mereka runtuh, maka kami pun berbincang, okey, macam tu kalau dah macam ni kita pergi berkampung di apa yang dipanggilkan Bukit Persekutuan, the government office, the major government office tu, pejabat menteri besar lah. Bukit Persekutuan nama dia. Kami pergilah di situ dan kami pun pasang kemah. Di situ kami berkemah dan orang semua datanglah, solidariti, orang bagi beras lah, bagi duit lah tu, orang heboh, Johor Bahru heboh, malah heboh semua kan. Kemudian seperti biasa jam 3 pagi kami semua ditangkap lah. Oh, kau ditangkap ditangkap di situ, 5 orang kami ditangkap. Termasuk saya Amir Ali, Yunus, saya, ada 2 orang lagi. Peneroka ketangkap dan dihantarkan ke penjara lock up Johor Bahru. Berapa lama tu? Di lock up Johor Bahru, besoknya kami dibawa ke mahkamah lah. Dibawa ke mahkamah untuk remand. Kami remand, saya remand seminggu. Ketika itu bulan Ramadan. Jadi remand hantar ke, sekarang ini dah penjara tu dah dikosongkan lah, seperti penjara Pudu, penjara Air Molek. Di situ saya dihantar. Itulah cerita dia. Kejap, seingat aku lah kan, sewaktu tragedi Tasik Utara tu, kampung yang dirobohkan itu dinamakan sebagai Kampung Barisan Nasional. Betul. Dia roboh tu selepas tu baru dinamakan, disimbolikkan kepada Barisan Nasional, ataupun memang kampung tu nama Barisan Nasional? Kampung tu warga-warga ni pun sajalah supaya mereka ni seolah-olah dapat kebenaran. Jadi dipanggilkan Kampung Barisan Nasional. Kerana dia dekat rumah tu ada apa, banci-banci tu adalah surat-surat nombor-nombor. Seolah-olah propaganda ketika itulah untuk dapat undi lah. Memang betul Kampung Barisan Nasional, betul. Jadi maknanya akhirnya konflik mereka adalah konflik tanah mereka dirampas. Bukan tanah mereka dirampas. Tanah tu milik kerajaan. Tanah itu milik kerajaan dan mereka dituduh menceroboh. Dan mereka mendirikan rumah pasang siap, rumah setinggan lah di tanah kerajaan. Tapi seawalnya siapa yang menjanjikan untuk mereka duduk di situ? Ahli-ahli parti yang ketika berkempen lah. Yang ada lah pakcik-pakcik yang pandai tu kan, mengumpulkan orang. Jadi akhirnya kesimpulannya daripada selepas daripada kau berimpun, dan akhirnya memang tidak boleh berbuat apa-apa lah. Tapi lanjutan daripada tu ialah apa yang berlaku apabila saya dan Yunus ditangkap. Berlaku di Universiti Malaya ini apa yang dipanggilkan pelajar-pelajar keluar menyokong perjuangan Tasik Utara. Ini belum baling lagi. Masih Tasik Utara pun mahasiswa di Kuala Lumpur di Universiti Malaya lah. Kerana Setiausaha Agungnya dan ahli majlis, arwah Yunus Ali ini ahli majlis, ditahan. Jadi dia orang keluar berdemonstrasi
Dan kerana keluar berdemonstrasi itu ada berlaku rampasan kuasa. Kalau ini yang paling klasik lah. Ketika itu saya tak ada dalam sejarahnya, saya tidak ada kerana saya di penjara. Mereka menuntut supaya saya dibebaskan dan mereka merampas universiti. Itu heboh universiti drama. Kita dah ada, dikatakanlah kita dah ada vice chancellor, kita dah ada, mereka dah ambil chancellery itu telah diambil oleh pelajar-pelajar. Jadi akhirnya ada counter coup. Inilah punca, di sinilah aktiviti pertama BTN. BTN telah masa itu telah dicuba. BTN masuk dan adalah yang pembelot. Kalau sekarang ni gunakan perkataan Mahathir, pengkhianat mahasiswa ni menjalankan peranan buat counter coup, di mana Kamaruzaman Yaakob, sekarang ni Zahid Hamidi ketika itu juga aktivis PMUM semua ditangkap dan dikembalikan, seolah-olah kuasa rampasan tu dikembalikan kembali kepada Universiti Melayu. Saya tak tahu, yang ini secara detail malam tu saya tak tahu. Malah saya tak tahu langsung perkara itu kerana surat khabar dalam penjara dipotong-potong. Saya tak tahu apa yang berlaku. Kerana 1 minggu tu kami terputus. Ini kisah dia. Tapi waktu tu Ungku Aziz kot naik Tidak. Yang ketika itu Ungku Aziz bercuti. Yang menjalankan tugas chancellery ketika itu ialah Profesor Ahmad Ibrahim. Okey. Kemudian itu Tasik Utara. Dan Persatuan Mahasiswa Universiti Melayu itu digantung. Itulah akhirnya. Apabila saya dibebaskan, saya pulang balik ke Kuala Lumpur, Union House, rumah persatuan saya semua telah dipaku. Tak dapat lagi. That is the banning of the Universiti Malaysia Union. Jadi itu yang berlaku. Okey Syam. Okey, itu adalah tragedi yang berlaku di Tasik Utara dan bagaimana mahasiswa mengambil bahagian dalam menyokong bersetia kawan dengan bersolidariti dengan warga miskin kota, warga buruh, warga pekerja di sana kan. Kemudian membawa pula kepada satu tragedi yang lain yang tidak jauh tempoh masanya, iaitu kalau ini tadi kau cakap tadi bulan September, aku rasa bulan November 9, 10, 11 bulan 11 itu macam mana kumpulan pekerja, kumpulan orang miskin di kampung-kampung. Ini mereka pula yang bangun untuk krisis kebuluran. Aku dengar cerita ada krisis kebuluran, orang makan ubi gadung sampai meninggal. Macam mana Syam? Kemudian macam mana pula berlaku tragedi Bali? Aku tak suka menggunakan perasaan tragedi. Ini bukan tragedi. Tragedi ini satu kesedihan. Ini ialah rakyat bangun. Di Tasik Utara itu bukan tragedi, rakyat bangun, warga miskin kota bangun menuntut hak. Di Baling ini bukan warga miskin kota tapi kaum tani menuntut keadaan. Apa yang berlaku ialah seperti sekarang ni, kita ni bulan 12 kan. Bulan 11 musim tengkujuh, musim hujan datang. Jadi ketika itu ekonomi negara kita bergantung pada getah. Apabila hujan, getah tidak dapat ditoreh. Jadi ramai. Jadi kami sebenarnya tidak tahu ketika itu cuti panjang. Jadi kami tidak tahu apa yang berlaku. It's long vacation. Bulan 11. Kerana sebelum masuk ke bulan 12, nanti bulan 2 perperiksaan. Apa yang berlaku ialah kami membaca dalam New Straits Times, Hunger March. Orang di Baling mendahului tanpa campur tangan pelajar. Tidak ada, kami tidak ada sangkut paut dengan pelajar. Hanya ketika itu. Jadi kami tengok, apa yang berlaku ni? Saya masa tu, bukan, ketika itu kami tak ada student union lagi. Saya walaupun Setiausaha Agung, pejabat tak ada lagi dah. Tak ada dah, pejabat tak ada. Kerana telah ditutup. Dah kena ban. Jadi kami masih berkumpul juga, duduk dekat kafeteria, duduk bawah pokok buluh, duduk mana-mana berbincang. Jadi saya pun berfikir kita nak tahu apa yang berlaku. Jadi kita hantar arwah Abu Zer daripada Persatuan Mahasiswa hantar pergi ke Baling. Dan kita katakan juga jumpa kawan, kerana ketika itu cuti panjang. Jadi mahasiswa. Jadi dia orang pergi. Kami nak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Jadi seminggu kemudian Abu Zer balik bawa cerita. Dia kata semua jalan ditutup.
mahasiswa-mahasiswa muda-muda ni tak dibenarkan masuk ke Baling lah. Ke kawasan-kawasan tu semua ditutup. Kerana ada satu hari itu di mana rakyat Kedah ni berkumpul semua-semuanya. Musa Hitam datang dengan helikopter, cuba to pacify untuk meredakan keadaan. Meredakan keadaan. Itu berlaku. Itu demonstrasi yang paling besar lah. Rakyat Baling menuntut lah. Okey, apa yang berlaku itu saya ingat lagi, Abu Zul ni bawa balik ubi gadung. Ubi gadung ni ada satu tanaman ubi, tapi ubi gadung liar. Kalau silap-silap makan, mati dari racun. Jadi dia harus dipotong, disimpan dalam air sungai, biarkan berlalu 2-3 hari baru boleh makan. Ini makanan kita itu kerana memang orang miskin, tidak ada makanan, maka mereka makan ubi gadung. Mereka bulur. Jadi ini yang sebenarnya berlaku. Jadi apa yang berlaku ialah kita pun berbincang bahawasanya okey, pada Selasa, hari Isnin sekolah buka, hari Selasa kita berkumpul, bahkan Selasa kita akan keluar beramai-ramai menunjukkan setia kawan. Kalau dulu kita bersetia kawan dengan warga miskin kota, sekali ini kita bersetia kawan dengan warga Baling, kaum tani. Okey. Maka di situ kami berhimpun, bersetuju. Kami dengar juga pasal KSITM, ITK, Institut Teknologi Kebangsaan, Universiti Kebangsaan. Ketika itu Universiti Kebangsaan sebelah Universiti Melaya tu juga, Jalan Pantai. Jadi kami semua berhimpun. Jadi saya ingat lagi pagi itu saya datang dalam pukul 9, 10.30 situ, banner besar telah tertulis situ, Menteri buka banyak gedung, rakyat makan ubi gadung. Itu gambar tu keluar besok pagi itu di dalam surat khabar, rasa saya Berita Harian. Itu dah. Jadi itu klasik, one of the most classic juga. Jadi ketika itu kami berdemonstrasi, bersolidariti, menunjukkan kesetiakawan kita, dan kami pun diburu daripada Jatara Merdeka mengundur ke Masjid Negara. Di Masjid Negara pun ditembak dengan tear gas tu, sehingga akhirnya kami ditekan balik ke kampus. Aku rasa kan, aku terpaksa sebut sebab ada beberapa dalam kalangan anak-anak muda lah, mahasiswa yang generasi terkemudian. Ini mungkin generasi yang agak terlalu jauh dengan gerakan mahasiswa tahun 70-an. Mereka merasakan bahawa bila disebut tentang peristiwa demonstrasi Baling, mereka menyangkakan bahawa sebenarnya mahasiswa itu terlibat dalam demonstrasi di Baling. Tidak. Tapi sebenarnya tidak kan? Mahasiswa tidak terlibat. Ada daripada Universiti Melaya kami menghantar, tapi yang menyusun demonstrasi Baling tu tidak. Dia di Baling ini bukan satu protes tau. Ada 2-3 protes sebelum protes besar ini. Protes besar ini ialah kesampaian Musa Hitam dengan helikopter. Yang kau cakap protes besar ini, kemuncak dia ialah pada awal Disember tu. Sebelum November tu. Akhir November. Itu dah. Sebelum Abu Zul balik arwah Abu Zul ni balik membawa cerita ni. Dia kata dia nampak Musa Hitam datang, rakyat keluar berkumpul, turun dengan helikopter. Tak boleh dah. Itu dah. Dan sebelum itu dia orang dah tunjukkan bantahan dah. Kerana jadi as a result, kerana hasil daripada pembantahan awal, maka mereka dapat memaksa Musa Hitam datang. Okey, jadi maknanya dan yang solidariti betul-betul ni, bersetia kawan ini di Kuala Lumpur. Itu pada bermula 3 Disember. Setia kawan. Tapi sebelum di Baling itu, mahasiswa tidak ada, itu betul-betul orang kampung, warga kaum tani di Baling. Jadi di sinilah, di Kuala Lumpur ni lah yang para mahasiswa berkumpul. Aku rasa angka yang disebut pada ketika itu ialah 8,000 ke 10,000. Dan aku rasa boleh dapat angka tu, Syam? Ini tentang angka ni, saya tidak berapa mahir dalam menyusun angka. Tapi saya nak cakap betul-betul, belum pun sempat kami berhimpun. Saya baru sampai, belum masuk ke tengah, di tepi pinggir Dataran Merdeka tu, nak mengarah ke tengah. Di mana padang tear gas telah ditembak. Kami tak sempat berkumpul. Jadi saya tidak dapat menggambarkan jumlah. Memang tidak ada. Tapi apa yang berlaku ialah besoknya laporan daripada New Straits Times, surat khabar semua, dia katakan 500 orang pelajar telah ditangkap. Tapi yang lawaknya 500 pelajar telah keluar berdemonstrasi menyokong Baling. Tapi yang kena tangkap 1,000 lebih. Yang datang berdemonstrasi kerana mereka itu tak sing. Tapi ketika itu lain, dan kata lawak lah. Dia nak menunjukkan tak ada orang, tapi yang kena tangkap itu lebih ramai. Ini itu yang dia lebih ramai. Jadi saya ingat lagi, mereka ditangkap
Di mana mereka ditangkap? Mereka semuanya ditahan di Brickfield. Tidak masukkan dalam lock-up, tapi didudukkan masa tu depan Brickfield, Balai Polis Lama Brickfield tu, dekat padang, semua berkumpul di situ. Saya masa tu di dalam universiti lah, menyusun balik. Jadi kami terus keluar. Jadi 3 hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 hari tu kami hari-hari pagi berdemonstrasi sampai pukul 2, pukul 3 pagi kita. Berdemonstrasi kat KL lah. Tak, bukan dekat nak keluar dan dekat ini pasca selepas daripada mereka ditangkap sesudah 3 Disember di dataran. Kami mengundur ke universiti, kami menyusun di universiti nak keluar. Kami bersolidariti juga dengan warga miskin kota Kampung Kerinci, Kampung Pantai Dalam. Mereka juga datang menyokong. Jadi berlaku setiakawan masa tu. Jadi warga miskin kota tu pun datang. Jadi mahasiswa ni jadi penghubung lah. Penghubung jembatan warga miskin kota di Johor Bahru, kaum tani di utara dan kami di kota. Jadi ketika itu memainkan peranan. Jadi aku rasa bolehlah kalau itu News Straight Time berita harian kau cakap 500 orang. Berapa? Berita harian kan? Straight Time tu. Straight Time kata 500 orang. Berita harian Straight Time ni satu kepala. Satu kepala lah kan. Dan aku juga melihat sumber-sumber yang lain yang mengatakan ada lebih kurang 8,000 ke 10,000. Okey, itu subjektif lah. Kita tak tahulah angka yang tepat pada ketika itu. Tapi mudah kata adalah ramai. Dan pada konteks 70-an pada ketika itu, mahasiswa universiti ni berapa orang je. Dia tidak macam sekarang. Betul. Satu universiti dah Universiti Melayu paling besar 8,000 saja. Jadi kalaulah angka pada ketika itu 8 ke 10,000, lebih kurang hampir majoriti mahasiswa participate dalam demonstrasi tu. Dia kau mesti ingat tau. Dia ada ITK, Institut Teknologi Kebangsaan, yang sekarang jadi apa yang pindah ke Johor Bahru tu lah. Dia ada ITM, Institut Teknologi Mara di tu. Dan kita ada Serdang College. Ini yang lubuk-lubuk ini yang pelajar Universiti Melayu, Universiti Kebangsaan, 2 universiti je. Yalah, tapi tetap tak ramai macam kan? Tidaklah seramai sekarang, tapi ramai. Jadi kami keluar tu ramai. Jadi meneruskan sokongan setiakawan terhadap kaum tani itu daripada Universiti Melayu dan Universiti Kebangsaan. Sehingga berlaku pada 8 Disember itu askar masuk dan berlaku tangkapan beramai-ramai. Aku tak nak cakap lagi pasal mahasiswa. Itu kita akan bawa di akhir nanti. Soal aku ialah kalau mahasiswa ini keluar berdemonstrasi, mengajak rakyat, nak mengajak membawa kepada suara perubahan, itu aku tak pelik. Mungkin kalau kita sebut waktu itu adalah kumpulan terpelajar. Tetapi yang aku nak bangkitkan sini adalah kumpulan yang kita sebut tadi, miskin kota tadi, dan yang kedua kita sebut tadi kumpulan pekerja tadi, kumpulan buruh tani tadi, yang bangun dan bangkit, berkumpul, berdemonstrasi melawan menuntut hak mereka. Kalau sekarang kita melihat berlakunya kita mudah untuk memandang rendah kepada orang susah, orang miskin. Mereka ni kalau bagi duit sikit senyaplah kan. Mereka suara melawan mereka itu tidak menonjol. Mereka tidak berani ke depan. Tapi apa yang berlaku di Baling dan juga di Tasik Utara ini menunjukkan hal yang berbeza. Komen kau Syam, macam mana sebenarnya kumpulan ini boleh bangkit? Itu sebenarnya sesuatu gerakan ini dia tidak akan bangkit begitu. Ada penyusun dia. Kalau di Baling tu saya rasa penyusun dia adalah Parti Komunis. Itu peranan yang dimainkan oleh Parti Komunis. Dan kalau di Tasik Utara itu kami daripada Parti Rakyat. Parti Rakyat memainkan peranan. Saya Amin Ali, ada 2-3 kader Parti Rakyat. Jadi dia mesti ada apa yang kita panggilkan ibu dia, trust dia. Dan saya yakin bahawa kerana tidak mungkin tersusun orang keluar, ada apa yang dipanggilkan mobilization, ada. Jadi kumpulan-kumpulan ini menyusun secara bawah tanah atau secara terbuka. Ini adalah cerita di sebaliknya. Kalau kita mendengar bahawa ini orang miskin bangkit, sebenarnya tidak mesti ada. Dia orang miskin saja bangkit tidak akan bangkit.
Kalau orang miskin saja bangkit, artinya revolusi telah berlaku di India, artinya revolusi telah berlaku di Bangladesh, kerana di sana ramai orang miskin. Tidak, dia mesti ada ejen penyusun, structure untuk menyusun, mesti ada organisasi. Tidak ada organisasi, tidak bangkit. Kemiskinan tidak menjamin pemberontakan. Pemberontakan hanya bangun apabila disusun. Begitu juga revolusi Perancis. Kalau tidak disusun oleh para demokrat, dia tidak akan terbangun kerana dia miskin. Dia tidak ada, dia mesti ada struktur untuk penyusunan. Ini tidak dapat lari. Jadi parti politik ataupun mahasiswa harus memainkan peranan untuk menyusun. Tak menyusun, tak ada. Jadi jangan ingat miskin. Dan juga kalau kaya juga tak semestinya tidak bangun memberontak. Kerana kalau kaya, kenapa di Paris itu jaket kuning itu bangun memberontak? Mereka ada semuanya, ada cheese, ada wine, ada daging, makan, tapi mereka juga keluar. Artinya ada penyusunan. Jadi miskin atau tidak, jadi kuncinya ialah struktur penyusunan, ada organisasi parti politik atau gerakan yang menyusun. Ya, maknanya perubahan ini hanya akan berlaku jika ia disusun dan diuruskan. Betul. Dengan betul kan? Itu kuncinya. Ada kuncinya, itu kuncinya. Ini bukan soal miskin, bukan soal kaya, bukan soal terpelajar. Kalau soal kaya, Paris, Sweden, Denmark ni kenapa ada pemberontakan? Dia, kalau tidak mereka televisyen dia ada, kereta dia ada, rumah apa tak di Paris. Jadi ada yang menyusun. Kalau teori mengatakan dia miskin, kita Malaysia ni tak cukup miskin lah, kalau dia miskin orang akan tak ada, bukan. Kalau teori miskin ini memberontak, Bangladesh dan India lah. Betul Syam. Aku itu menjawab kepada bagaimana sebenarnya kumpulan yang disebut kumpulan buruh tadi boleh bangun, ia disusun. Aku bawa balik kepada gerakan mahasiswa tadi Syam. Okey, gerakan mahasiswa. Kalau dulu yang aku sebut 7 ke 8 ribu nak dinisbahkan dengan pelajar pada ketika itu, aku rasa angka itu ramai. Dan aku ingat walaupun majoriti yang berparti, aku nak tanya, adakah selain daripada Melayu, ada kumpulan selain daripada Melayu yang turut bersama dalam? Dia masih ketika itu tidak ada masalah. Ini perkara baru yang kamu timbulkan. Ketika itu kami tidak menimbulkan, kita semua anak semua bangsa masa tu tak. Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya, Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Siapa warga Universiti Melaya? Tidak, dia begitu tak. Jadi semuanya kami Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Jadi tidak ada timbul sepertinya Cina tak ada ke? Tak ada. Kita persoalan Cina. Kalau kami mengadakan apa-apa program, tidak timbul persoalan ada Cina ke? Ada perempuan ke? Tak ada. Tak timbul persoalan tu. Kami persatuan tak. Ya, itu terbaik Syam. Okey, jadi Syam, aku nak tanya engkau kalaulah aku sebut tadi, aku nisbahkan tadi dengan jumlah yang berpartisipasi dalam demonstrasi ini. Aku bila sebut berpartisipasi dalam demonstrasi, maksud aku diorang cakna. Diorang cakna tentang hal-hal seputar masyarakat di sekeliling mereka. Okey. Maknanya majoritinya begitu. Dan aku nak bawa semula, aku nak tarik kepada zaman hari ini. Zaman hari ini, aku tak tahu kalau kau masih mengikuti gerakan mahasiswa yang ada pada hari ini. Tapi sebelum aku nak memberi komentar ataupun minta dengan lebih lanjut, apa komentar kau tentang gerakan mahasiswa kini dengan penglibatan kau yang dulu terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa juga? Dia macam ni. Ketika ini kau mesti fikir tau. 1974, 45 tahun dulu, kita tidak banyak songel tau. Artinya kita tidak banyak perkara-perkara pinggiran yang mengambil masa kita. Jadi kita, jikalau ada sesuatu benda tu, jadi kita ni, tapi mesti ingat tau, ketika aku masuk universiti 1971, tapi persediaan tu tak ada. Budaya keilmuan itu kokoh di Universiti Melaya. Artinya tiap-tiap malam Rabu ada forum. Kalau tidak, Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya membuat forum, Kelab Sosialis membuat forum, Persatuan Mahasiswa Islam membuat forum, Persatuan Melayu membuat forum, Chinese Language, semuanya mengadakan perbincangan. Akhir tahun Great Economic Debate, perbincangan ekonomi besar berlaku. Jadi semua ini, jadi hakikatnya, dan kami menjemput kepelbagaian pandangan datang berforum, berbincang. Jadi proses pencerahan itu ada. Jadi proses pencerahan inilah perlu.
Tanpa proses pencerahan ini. Tapi Akta Universiti dan Kolej Universiti itu memadamkan proses pencerahan ini. Inilah jenayah yang dilakukan oleh kerajaan yang dipimpin oleh Mahathir yang memutuskan tradisi pencerahan. Jadi universiti ini tidak lagi menjadi gedung ilmu di mana idea daripada semua bentuk idea dibincang dan digarap, dibincang. Jadi keilmuan ketika itu kami menjemput sesiapa saja. Kami menjemput pandangan daripada parti kerajaan, daripada bukan kerajaan, daripada parti PAS, datang membincangkan, berforum. Jadi pelajar-pelajar satu malam tu boleh jadi 200 orang pelajar mendengar, kadang-kadang 500, kadang-kadang dewan penuh, bergantung. Jadi continuously, terus menerus ada perbincangan. Jadi 91, 70. Jadi proses pencerahan tu ada. Jadi bukannya tiba-tiba. Jadi jangan ingat pencerahan tu datang tiba-tiba. Tidak. Dia ada urutan-urutan, lanjutan daripada sesuatu. Jadi dia ada timbal balik, ada proses. Dan maksudnya adalah yang kau sebut tadi, selepas daripada Mahathir kenakan AUKU, dia kenakan AUKU 71, kemudian dia dia kena, bukan 1971 tu 1971 tu adalah akta pertama yang dikenalkan oleh Tun Razak. Itu kami tidak peduli. Kami meneruskan aktiviti kami seperti sedia kala. Kemudian 1974 tu sesudah baling berlakunya pindaan akta 1974. Ini yang membunuh terus. Membunuh 75 perpindaan. Membunuh sesudah 74 itu Disember tu accident tu 75 diluruskan pindaan tu. Ini yang membunuh jiwa dan pendekatan dan intipati apa itu universiti sebenarnya. Dan ketika itu mesti secara global dunia kemahasiswaan pelajar itu bergolak seluruh dunia. Bukan saja di Kuala Lumpur, di Thailand 1973 tanam kitikacon, narong dan parapas dihalau keluar di Takto tu, kemudian di Tokyo, kemudian di London, di Paris. Semuanya anak-anak muda semuanya bangun mengarahkan satu dunia baru. Ketika itu 70-an adalah niat dan cita-cita anak muda, mahasiswa, pelajar untuk menolak terbuka satu dunia baru. Itu dan saya ketika itu juga bersama-sama bergerak untuk membuka ruang kepada satu dunia baru. Maknanya sekarang apabila melihat kepada kalau nak ajak mahasiswa untuk turun di jalanan, seingat aku kalau era-era selepas daripada reformasi, kalau aku cakap zaman aku mahasiswa ni adalah dalam 10 tahun yang lepas, untuk nak mengerah orang turun ke jalan raya, ini adalah perjuangan yang sukar lah sebenarnya. Bukan, mahasiswa. dia jangan silap tau. Dia bukan ke jalan raya tau. Dia sebelum ke jalan raya itu ada pencerahan. Artinya ada pencerahan. Sebelum pencerahan berlaku ni ada organisasi, ada tersusun. Di Universiti Melayu itu Kelab Sosialis. Di Baling itu Parti Komunis. Itu ada di Tarik Utara itu Parti Rakyat. Jadi ada penyusunan. Jadi harus ada badan. Kemudian badan-badan ni harus menyusun dan mereka jelas. Siapa musuh, jelas. Jadi tanpa organisasi, tanpa pencerahan, kau nak ajak dia nak buat apa, dia tak tahu hal. Pasal apa hal dia nak turun jalan raya ni, apa hal tak tahu. Jadi dia mesti tahu, dia jelas dan dia difahamkan, diterangkan kenapa wajib turun ke jalan raya. Seperti kami lakukan bersih kami susun. Maknanya kalaulah kita sebut aku tak cakap kegagalan, sebab setiap zaman kemahasiswaan itu ada era ataupun ada kita sebut cabaran yang tersendiri. Ada cabaran yang tersendiri. Tapi boleh kita cakapkan bahawa kita boleh bersetuju dekat sini AUKU telah sedikit sebanyak mempengaruhi kita sebut kemandoman gerakan mahasiswa sehingga kepada hari ini. Cumanya sekarang Syam, AUKU sekarang telah dipinda semula. Tidak. Dia macam ni. Pencerahan ini di sini sosok memainkan peranan. Kalau kita tengok Joshua Wong di Hong Kong, Greta di Sweden, mereka ini mengajukan pandangan-pandangan. Ini anak muda. Joshua Wong masuk umur dia 17 tahun, memimpin satu gerakan Hong Kong. Begitu juga Greta. Jadi itu hanya kita seharusnya
ada ke tak ada aku ni untuk aku tak mustahak. Yang ada ialah fikrah-fikrah muda. Fikrah-fikrah yang berfikir, yang memiliki fikiran, yang memiliki keterampilan untuk mengajukan. Contohnya, kalau aku muda sekarang ni, agenda besar aku ialah apa? Apa agenda muda ialah tentang alam sekitar. Seperti yang diajukan oleh Greta. Jadi ini dia. Jadi ini kita seperti kami bincangkan apa satu perkara yang dapat mengikat seluruh masyarakat Malaysia ini boleh turun ke jalan. Maka kita katakan pilihan raya yang bersih dan jujur, jurdil, adil. Itu dia. Jadi kami pandang, jadi kami cari satu benda dan ini apa yang dipanggilkan tulang belakang. Jadi perlu ada satu tulang belakang dan di situ ada nerve. Seluruh urat itu akan masuk. Jadi harus sekarang anak muda sekarang sosok pemikir ni mesti memikirkan apa dia tulang belakang yang akan memanggil semua urat-urat itu masuk. Dan inilah dia. Dan ke jalan raya itu is a grand finale. Bukannya nak turun, bukan itu dia, bukan niat nak ke jalan raya. Niat dia ialah mencari satu itu ketika aku memikirkan bagaimana nak mencari itu ialah bersih. Komen kau tentang gerakan pelajar sekarang? Kan kerajaan sekarang masa aku sekarang aku tak tahu kau kenal ke tak figur-figur mahasiswa. Ada juga saya baca dulu, saya baca dah tentang kenallah siapa nama dia, Adam Adli, itu yang akhir lah yang kenal, yang lain-lain tak kenal. Jadi mereka harus mengajukan pandangan dan pandangan ini mesti satu pandangan yang cerah, satu pandangan yang rancak, satu pandangan yang segar, melahirkan satu pandangan yang kau dengan aku tak nampak. Dia nampak dan dia mengajukan. Jadi kita nobatkan dia sebagai pemimpin kita. Oh, menarik tu Syam. Jadi itulah mungkin ketandusan. Yalah, benda itu tidak akan, macam kau cakap tadi, akhirnya benda itu dia tak akan terlahir secara tiba-tiba. Dia mestilah akhirnya. Dia bukan ketandusan. Dia contohnya ya, pembuat TikTok. Ataupun pembuat karaoke. Itu pun satu pembaharuan dan dia mempengaruhi dunia. Jadi itu jadi kita ni, saya ni dididik ketika saya belajar, kamu mesti membuat satu yang baru. Ini kunci. Mesti melakukan sesuatu yang baru. Yang telah dibuat tu jangan lakukan hal itu, dia cikgu kita. Yang telah berlalu itu cikgu kita. Kesilapan tu cikgu kita. Jadi jangan takut. Jadi kita melakukan satu yang baru dan berani melakukan satu. Dan melakukan satu yang baru ini, proses ini, kerana itu proses. Okey, kita tengok ya. Nabi Isa, kalau dia tidak marah kepada pemungut money lender, tukang bunga tu, dan dia terbalikkan meja tu di dalam kuil tu, dia tidak. Jadi kan dia membawakan satu perkara baru. Benda-benda ini sebenarnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ketika ini misalnya masyarakat merasakan sesuatu tak betul. Jadi pelajar, mahasiswa yang berfikir tu melahirkan satu pandangan seperti urat tulang belakang yang difahami dan menjuruskan. Jadi kita bukan saja mengajukan apa permasalahan, tapi juga kita dapat menunjukkan jalan penyelesaian. Kita bukan hanya kita celakalah dia ni, kerajaan macam ni. Itu bukan. Kita juga menunjukkan ini jalan penyelesaian. Itu dah. Okey Syam, aku nak bawa balik kepada pada tahun 1974. Seingat aku 8 Disember adalah tarikh yang mahasiswa ditangkap. Tarikh tu juga ke yang polis, askar masuk malam dalam tu universiti kan? Malam tu kan. Dan hari Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad yang universiti diserbu kan oleh Universiti Melayu dan Universiti Kebangsaan. Diserbu oleh polis dan tentera dan menangkap mahasiswa-mahasiswa. Okey. Berlaku banyak cerita tentang kau pada ketika itu, iaitu kau melarikan diri. Kan? Kau melarikan diri dan kau mengelakkan diri daripada ditangkap. Aku rasa mungkin engkau boleh berkongsi dengan semua yang menonton pada malam ini tentang apa yang berlaku sebenarnya pada ketika itu, Syam. Sebenarnya berlaku macam-macam. Jadi ketika itu, walaupun ketika itu Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya digantung, tapi kami ada jawatan kuasa khas.
yang diwujudkan oleh persatuan-persatuan pemimpin PMIUM, PBMUM, Chinese Language. Kami mesyuarat. Kami tidak ada bilik mesyuarat lagi, kami mesyuarat di dataran sastra. Jadi aku dilantik sebagai jawatankuasa tugas-tugas khas. Artinya aku menyusun demonstrasi lah. Jadi tapi dalam masa yang sama aku juga berbincang dengan kawan-kawan daripada kelab sosialis apa yang akan berlaku jika ini berlaku. Kami tahu, kami membaca keadaan. Kami membaca keadaan jika ini berlaku. Jadi kami bersedia untuk mundur dan is well prepared lah. I'm well prepared. Jadi kita dah dekat. Jadi kita dah tahu apabila kalau ada rempukan, kami lari, kami mundur, kami tahu rumah mana nak tuju, apa. Itu perjalanan kau sampai, aku rasa engkau bukan berlari dalam Malaysia, engkau keluar daripada Malaysia. Itu panjang cerita dah. Oh, itu kena itu panjang cerita. Patut nak kongsi sikit. Okeylah Syam. Satu lagi aku punya persoalan kita boleh bersetuju. Itu bukan baling. Ya, itu baling, tapi dia melibatkan kau sebagai sosok. Itu baling. Itu bukan baling, itu baling. Itu baling tu. Okey. Mahathir adalah antara orang yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan AUKU dan antara yang agak mengekang gerakan mahasiswa, dan pada ketika itu engkau adalah mahasiswa dan melawan pada ketika itu. Ketika itu Mahathir ialah Menteri Pelajaran. Perdana Menteri ialah Arwah Tun Razak. Ketika diluluskan, saya telah tidak ada dalam negara. Saya sudah cabut. Okey. Jadi saya tidak tahu dinamik apa perbincangan. Ketika itu juga Barisan Nasional termasuk juga Parti PAS ketika dalam kerajaan. Dan salah seorang, saya ikuti salah seorang pemimpin dalam Barisan Nasional yang tidak mengutuk perbedaan seorang je, Parti PAS, Arwah Datuk Asri. Dia menteri luar bandar. Dia saja yang tidak membuat kenyataannya. Lain-lain semua dalam Barisan Nasional semuanya bangun dan mengutuk. Ada yang menuduhkan ini CIA lah, macam-macam. Tak. Tapi saya ingat lagi, Datuk Asri, you give credit to Parti PAS, dia tidak mengutuk ketika itu. Ini kepimpinan yang lain tu. Jadi Mahathir, rasa saya Mahathir ni ketika itu sampai sekarang pun dia ni mempunyai niat developmentis. Dia ini ialah orang yang melihat pembangunan. Jadi dia akan melihat bahawa perkara-perkara seperti demonstrasi pelajar ni untuk dia tidak membawa faedah. Dan saya tak tahu ketika dia belajar macam mana, tapi dia belajar medical di King Edward's College Singapura. Saya tak tahu macam mana keterlibatan dia, tapi dia tidak melihat. Jadi dia tidak terdidik di dalam gerakan mass movement lah, seperti mass movement lah. Jadi dia bukan. Jadi dia tidak melihat. Jadi dia tidak melihat bahawa Akta Universiti ini dan melihat ada membunuh, dan dia seharusnya dia hanya mahu melihat pembangunan, tidak diganggu-gugat oleh ABCD. Kalau ABCD ini mengganggu-gugat, maka ABCD ini harus dipotong kepala dia. Jadi begitu. Jadi ini obsesi terhadap pembangunan lah. Ketika itu pembangunan lah. Dan ini harus dibincangkan. Dan impact dia saya lihat Akta Universiti ini ialah dalam masa yang sama juga gelombang anak muda global seluruh dunia juga merundum. Bukan saja di Malaysia misalnya. Ketika itu kerana niat dan cita-cita anak muda mahasiswa daripada Oxford, Cambridge, Sorbonne ini semua ombak tu besar dah. Semuanya memasang niat untuk membuka satu dunia yang baru. Kemudian apabila kau mesti ingat tau, di belakang semua ini adalah Perang Vietnam. Perang Vietnam ini menjadikan jaringan mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia ini berkait rapat, menyokong perjuangan adil rakyat Vietnam, menyokong perjuangan adil rakyat Palestin. Ini dua perkara ketika itu, dua agendanya di Universiti Melaya ketika itu, agenda Palestin, agenda ini ketika itu. Jadi ini mengikat kuat gerakan yang menjadikan kuat
gerakan pelajar di Eropah dan di Australia dan di Amerika itu ialah kerana apa yang dipanggilkan draft. Draft ini ialah dipaksa menjadi askar. Dipaksa menjadi askar untuk pergi ke Vietnam. Australia, anak-anak muda dia hantar jadi askar ke Vietnam. Amerika, jadi ini pemberontakan anak muda, dan pemberontakan ini melonjak ke London, melonjak ke Paris, jadi semua. Jadi ketika itu setiap hari ada saja. Dan mesti ingat 1968 berlaku pemberontakan apa yang dipanggilkan dalam sejarah Perancis the Almost Revolution, revolusi 1998, di mana golongan kiri anak muda itu mengambil alih Perancis. Dan ketika itu General de Gaulle hampir tergelincir. Jadi itu kita. Jadi ini dunia ketika itu dunia yang berombak. Jadi di Malaysia juga sama. Jadi ketika sekarang ini saya tidak tahu, tapi seharusnya ombak bangun kembali kerana telah ada movement seperti terutama yang dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan alam sekitar seperti Extinct Rebellion di United Kingdom. Seperti ini semua ni bangun kembali tau. Dia bangun kembali kerana masalah ni belum selesai. Jadi masalah selesai, dia akan timbul dalam perkara-perkara, dia akan timbul kembali dalam bentuk-bentuk yang berbeza-beza. Apa pun, terima kasih Syam atas perkongsian kau pada malam ni. Tapi aku rasa beberapa input yang penting Aku rasa ada input yang sangat penting, iaitu tentang penyusunan gerakan perubahan. Perubahan ini hanya akan berlaku apabila ia disusun, diatur, dirancang dan diorganisasikan. Diorganisasikan dan maksudnya ia harus disusun, baru perubahan itu berlaku. Dan macam mana kumpulan anak muda ataupun generasi muda lah, aku pun tak berapa nak muda, jadi mungkin ini pesanan untuk generasi tidak, jangan. Okey, betul. Jangan cakap muda bukan biologi. Muda bukan biologi. Jangan silap. Muda ini bukan biologi. Muda ini adalah persepsi dan idea dan pandangan dan pendapat. Biologi itu lain. Kerana kalau pergi universiti, banyak budak-budak 18 tahun, idea dia mental dah jadi pak lebay, dah tak muda. Jadi biologi dia umur 18 tahun, perangai dia 75 tahun. Itu dah. Jadi muda ini bukan Jan. Ya, aku suka dengan idea kita kena sentiasa mencari yang baru. Mencari yang baru. Itu yang benda yang kita miss. Even mungkin aku kalau aku melihat balik, melawat kembali zaman-zaman sewaktu belajar dulu, ialah mencari sesuatu yang baru untuk diangkat dan bagaimana ia menjadi tulang belakang untuk menggerakkan perubahan. Syam, aku terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian kau. Okey, terima kasih kerana menjemput Kawah Buku Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Dan kau jangan serik untuk jumpa, datang lagi lah. Tak. Okey, terima kasih. Okey, jadi untuk semua pendengar-pendengar dan juga penonton di Kawah Buku, jangan lupa untuk bersama-sama dengan Kawah Buku dalam siri-siri rancangan kita yang seterusnya. Sebagaimana malam ini kita memilih untuk mengingati peristiwa demonstrasi baling yang berlaku pada tahun 1974. Lebih kurang 40 ke 45 tahun yang sudah. Dan walaupun kita mengingati satu peristiwa yang sudah lama berlaku, tetapi macam kita bincangkan tadi, inspirasinya, pengajarannya, iktibarnya dapat kita ambil walaupun ia telah berlaku tahun-tahun yang sudah. Jadi terima kasih sekali lagi Syam, terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa dalam siri yang akan datang. Terima kasih.